Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan tugas Naila Huda. Hari ini awal pagi kami nak bawakan satu perkara yang mana sejak kebelakangan ini ramai yang merungut tentang bil elektrik yang melambung tinggi ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Dan susulan itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mengumumkan bantuan prihatin elektrik tambahan kepada lebih 7 juta pengguna. Dan pagi ini kita nak memahami mekanisme pengiraan tarif elektrik anda serta bagaimana anda boleh manfaat daripada diskaun yang diberikan dalam bantuan prihatin elektrik tambahan itu. Dan bersama kita secara eksklusif, kita bawakan kepada anda siapa Nailah? Ya, dan di studio bersama kami Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan merupakan Ketua Pegawai Peruncitan TNB Tenaga Nasional Berhad. Terima kasih Tuan bersama kami di studio pagi ini di Awani Pagi menceritakan tentang bantuan prihatin elektrik tambahan ini. Kita nak mulakan dengan itu dahulu yang baru saja diumumkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli baru-baru ini. Boleh Tuan ceritakan apa sebenarnya manfaat itu kepada lebih 7 juta pengguna dan ramai yang masih keliru lagi apa diskaun sebenarnya yang boleh mereka terima daripada bantuan ini. Boleh Tuan jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana dapat kita bersama pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, di awal pelaksanaan PKP, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej bantuan bagi pengguna-pengguna ataupun pelanggan-pelanggan elektrik di negara kita. Yang mana pada peringkat awal pelanggan-pelanggan elektrik akan menerima diskaun 50, 25%, 15% dan 2%. Dan baru-baru ini kerajaan juga telah mengumumkan pakej tambahan bantuan yang dinamakan bantuan prihatin elektrik bagi membantu pelanggan-pelanggan elektrik yang terkesan semasa tempoh PKP. Dalam pakej bantuan prihatin elektrik ini, kesemua 7.6 juta pelanggan elektrik yang berdaftar dengan Tenaga Nasional akan menerima penggunaan elektrik secara percuma sehingga RM77 sebulan bagi 3 bulan semasa tempoh PKP, iaitu bulan April, Mei dan juga Jun. Dalam statistik Tenaga Nasional, kita mendapati bahawa lebih kurang 4 juta pelanggan akan menikmati penggunaan elektrik secara percuma dan selebihnya pelanggan-pelanggan elektrik akan menerima maksima RM77 sebulan, iaitu bersamaan dengan RM231 untuk 3 bulan. Dan pakej bantuan ini akan dikreditkan ataupun akan dimasukkan sekaligus dalam bil bulan Julai 2020 yang akan mendatang ini. Dan kita berharap bantuan ini dapat membantu pelanggan-pelanggan seterusnya dalam menguruskan pembayaran bil elektrik. Itu merupakan elemen utama pakej bantuan. Dan selain daripada itu, di dalam pakej bantuan prihatin elektrik ini juga diumumkan bahawa pengguna-pengguna yang dulu menggunakan penggunaan elektrik antara 600 hingga 900 kWh akan menerima diskaun tambahan. Dulunya pengguna ini akan menerima diskaun 2%. Bagi bantuan tambahan ini, pengguna akan menerima 10%. Iaitu tambahan 8% daripada diskaun yang sedia ada. Dan seterusnya kerajaan juga mengumumkan diskaun yang ditawarkan mulai April dahulu akan disambung ataupun dilanjutkan sehingga Disember 2020. Dilanjutkan selama 3 bulan daripada sepatutnya habis hujung September, dilanjutkan sehingga Disember 2020. Ramai yang mengeluh apabila mereka tidak dapat melihat secara jelas bagaimana diskaun dikira dan diberikan kepada mereka. Jadi apakah tindakan yang TNB lakukan untuk menjelaskan perkara ini dengan lebih lanjut, Cik Megat? Ingin saya jelaskan bahawa pengguna tidak perlu membuat sebarang permohonan untuk mendapatkan diskaun ini.
Untuk memberi penjelasan lanjut berhubung diskaun, Tenaga Nasional memperkenalkan penyata terperinci bagi bantuan prihatin elektrik yang bermula daripada bulan April sehingga bulan Julai. So di dalam penyata ini kita akan memaklumkan kepada pelanggan-pelanggan diskaun yang diperolehi sepanjang bulan April, Mei, Jun dan juga Julai. Dan daripada maklumat ini pelanggan boleh sendiri melihatlah apa yang diperolehi dan kita akan berikan juga jumlah keseluruhan bantuan prihatin elektrik daripada April sehingga Julai 2020. Dan penyata ini akan disertakan bersama dengan bil elektrik yang biasa diterima oleh pelanggan setiap bulan. Baik, Encik Megat, kita jangkakan pada bulan Julai 2020 ini satu penyata yang lebih terperinci yang menerangkan tentang bantuan prihatin elektrik yang Encik Megat ceritakan tadi. Inilah yang akan diterima oleh pelanggan kediaman. Jadi bagaimana kewujudan penyata ini boleh ubahkan operasi pembacaan meter dan juga penyerahan bil bagi bulan Julai 2020? Boleh Encik Megat terangkan kepada pengguna? Pada keadaan biasa, pembaca meter kita akan pergi ke premis pelanggan dan akan membuat bacaan. Dan selepas membuat bacaan, kita akan mengemukakan satu bil, physical bill, dan kita akan berikan kepada pelanggan. Itu pada bulan-bulan biasa. Pada bulan Julai ini, apa yang berlaku, ada sedikit perubahan berhubung dengan operasi pembacaan jangka. Pembaca jangka masih lagi ke tapak membuat bacaan. Selepas itu, bacaan yang dibuat akan dibawa balik ke pejabat untuk kita buat proses supaya kita boleh sediakan penyata terperinci tersebut. Selepas penyata terperinci disediakan di pejabat, kita akan postkan penyata terperinci ini berserta dengan bil bulan Julai kepada pelanggan-pelanggan. So ini sedikit perbezaan daripada pada biasa. Dan insya-Allah pelanggan akan menerima bil terperinci bersama dengan bil biasa bagi bulan Julai selepas 7 hari daripada pembacaan jangka. Sebagai contohnya, apabila jangka mula dibaca pada 3 hari bulan Julai yang lepas, maka pelanggan akan menerima bil elektrik bersama penyata pada 10 hari bulan. Dan ini berlaku pada setiap hari kerana kita membaca meter pelanggan-pelanggan pada setiap hari di seluruh negara. Jadi Encik Megat, adakah semua pelanggan akan menerima bil Julai dengan penyata terperinci ini? Bagi pelanggan-pelanggan domestik, kita menjangkakan lebih daripada 99% akan menerima penyata ini berserta dengan bil bulan Julai. Ada peratus yang sedikit di mana kemungkinan kita tidak dapat membuat bacaan di tapak bagi premis yang kita tidak boleh akses kepada meter tersebut. Jadi untuk pelanggan-pelanggan kediaman yang kita tidak boleh akses untuk membaca meter, kita akan cuba menghubungi pengguna supaya kita boleh menentukan tarikh yang kita boleh datang untuk membuat bacaan. Itu salah satu option yang ada. Yang keduanya, pengguna juga boleh menghubungi Tenaga Nasional kepada TNB Care Line supaya kita boleh buat temu janji. Meter reader kita akan pergi ke tapak. Ataupun yang lebih mudah lagi ialah pengguna juga boleh menggunakan mengambil gambar bacaan meter dan boleh hantar melalui email kepada TNB Care Line. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan untuk memastikan semua pelanggan dapat menikmati diskaun dan menerima penyata bagi bulan Julai. Bagi pelanggan daripada sektor komersial dan industrial, pelanggan-pelanggan akan menerima bil Julai seperti biasa. Baik, Encik Megat, kita ada lihat sebelum ini TNB juga ada memperkenalkan pelan bayaran mudah. Ini adalah untuk bantu pelanggan domestik untuk membuat pembayaran bagi penggunaan semasa tempoh PKP itu secara ansuran. Ini adalah dilaksanakan sehinggalah 31 Disember 2020. Jadi melihat kepada BPE tambahan ini, adakah ia mungkin akan beri kesan kepada jumlah pelan bayaran mudah itu yang perlu pengguna bayar nanti? Mungkin akan ada diskaun lagi, bagaimana?
Kita memperkenalkan pelan bayaran mudah ini untuk membantu pelanggan-pelanggan menguruskan pembayaran bil disebabkan pada masa tempoh PKP ada pelanggan-pelanggan yang mendapati bil dia lebih tinggi daripada biasa. Dan pelan bayaran mudah ini kita perkenalkan sejak April yang lepas dan di mana pelanggan boleh membuat bayaran secara ansuran bagi tunggakan semasa PKP. Dan ansuran ini diberikan sehingga Disember 2020. So di dalam bil kita yang diterima setiap bulan tu akan ada satu penyata, ada satu kotak kuning di atas bil tu yang menyatakan pelan bayaran mudah ini dan berapa yang pelanggan boleh bayar setiap bulan sehingga Disember 2020. Sekiranya masih ada lagi tunggakan pelanggan bagi bulan Julai contohnya, pelanggan masih lagi boleh menggunakan skim bayaran mudah ini sehingga 2020. Sekiranya dengan bantuan ini tidak ada lagi bayaran tunggakan, maka skim itu dengan sendirinya tidak perlu digunakan oleh pelanggan lah. Jadi itu skim ini masih ada dan pelanggan tidak perlu risau, masih lagi boleh menggunakan skim ini. Saya juga ingin maklumkan di sini juga bahawa kita telah juga membuat pengumuman bahawa kita tidak akan membuat sebarang pemotongan bekalan kerana disebabkan pelanggan lewat bayar contohnya sehingga September 2020. Ini dapat membantu pelanggan-pelanggan untuk menguruskan pembayaran bil semasa recovery PKP ini. Dan kita juga telah memaklumkan bahawa sekiranya terdapat pelanggan-pelanggan yang terlewat bayar, kita tidak mengenakan sebarang charge lewat bayar sehingga September 2020. Dan ingin saya tegaskan juga ataupun maklumkan juga bahawa dalam pelan bayaran mudah tadi tidak ada sebarang charge tambahan dikenakan oleh Tenaga Nasional. Maknanya kalau bil kita tertunggak 400, maka bayaran ansuran itu untuk jumlah 400 tidak ada charge lebihan dan sebagainya. Cik Megat, sebelum kita nak berhenti rehat seketika, orang Malaysia ni dia banyak pertanyaan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut mengenai bantuan prihatin elektrik tambahan ni, bagaimana pelanggan boleh hubungi TNB? TNB berinteraksi dengan pelanggan kita melalui 3 saluran utama yang kita panggil klik 3C lah. Klik, call and come over. Ini dalam bahasa Inggerisnya 3C lah. Klik merupakan saluran yang kita berikan kepada pelanggan kita, saluran digital. Dalam saluran digital ini pelanggan boleh menghubungi kita melalui email, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan ini kemudahan yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang suka menggunakan saluran digital. Selain daripada itu, kita juga menyediakan talian Careline 1-300-8854 untuk pelanggan membuat panggilan daripada 9 pagi hingga 5 petang setiap hari. Selain daripada itu, saluran yang ketiga ialah come over. Come over, kita mempersilakan pelanggan-pelanggan untuk datang ke kedai tenaga. Kita mempunyai lebih kurang 125 kedai tenaga di seluruh negara. Ya. Jadi inilah 3 saluran utama untuk pelanggan mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan bantuan prihatin elektrik. Baik, tadi kita bincangkan tentang bantuan prihatin elektrik tambahan ini dan juga sedikit tentang mekanisme pengiraan tarif elektrik itu. Tetapi selepas ini kita nak bincang bergerak ke harapan apa mungkin langkah seterusnya buat TNB, dan kita juga nak bincangkan sedikit tentang meter pintar. Saya kira ramai lagi yang masih keliru tentang penggunaan itu, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Anda masih menonton Awnia Pagi bersama saya Afizal Zaman dan juga Naila Huda, masih membincangkan mengenai mekanisme penginderaan tarif elektrik anda, bagaimana boleh mendapat manfaat daripada diskaun yang diberikan dalam bantuan prihatin elektrik tambahan, dan kita bersama dengan Ketua Pegawai Retail TNB, Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan. Kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Kalau tadi kita bincangkan mengenai bantuan prihatin elektrik tambahan, tapi kita nak beralih kepada meter pintar. Meter pintar kalau hari itu dah dipasang di Melaka, tetapi orang ramai masih lagi tertanya-tanya mengenai meter pintar ini. Apakah manfaat yang diperoleh daripada mereka dari segi penukaran kepada meter pintar itu, dan bagaimana implikasinya, kesan kepada pengguna itu. Adakah sebab kita mendengar pelbagai mitos diutarakan, pelbagai perkara dinyatakan, biasalah rakyat Malaysia dia akan tertanya-tanya perkara-perkara yang dia tak tahu dan nak mendapatkan penjelasan lebih lanjut, dan kita bawakan secara eksklusif kepada anda. Cik Megat akan terangkan kepada kita meter pintar ni apa benefits atau manfaat yang boleh pelanggan perolehi. Adakah benar meter pintar ini seperti ura-ura yang nyatakan bahawa ia akan meningkatkan lagi bil elektrik lah. Sebab saya lihat biasalah netizen kita pelbagai perkara yang disuarakan mereka, pelbagai kebimbangan disuarakan apabila sesuatu perkara baru itu diperkenalkan. Mungkin Cik Megat boleh ada penjelasannya. Kita memulakan projek perintis ataupun pilot projek pemasangan meter pintar ini pada tahun lepas di negeri Melaka, dan kita memulakan dengan pemasangan 1,000 unit di premis pelanggan, dan seterusnya kita melaksanakan fasa pertama pemasangan meter pintar, dan setakat ini di Melaka kita telah ada pelanggan yang menggunakan meter pintar lebih kurang 300,000 pelanggan domestik. Dan daripada beberapa apa yang berlaku semasa COVID ini ialah kita mendapati bahawa pelanggan-pelanggan di Melaka mendapat kelebihan apabila terpasangnya meter pintar. Kelebihan yang pertama ialah kita tidak perlu membuat bacaan. Tenaga Nasional tak perlu membuat bacaan di tapak untuk mendapatkan penggunaan semasa tempoh PKP, sebab bacaan boleh dibuat secara remote daripada pejabat. Oleh itu pengguna-pengguna di Melaka semasa tempoh PKP tidak menerima bil anggaran. Dia dapat menerima bil sebenar pada April, Mei dan juga Jun. Dan lagi satu kelebihan meter pintar ini ialah dia dapat memberikan kita maklumat berhubung dengan penggunaan kita. Dan sebenarnya definisi pintar itu sendiri datang daripada kerana meter ini dapat memberikan kita maklumat dan kita boleh membuat komunikasi dengan meter ini. Maka kombinasi maklumat dan komunikasi inilah menjadikan meter itu sebenarnya pintar. So dia dah semacam kita punya komputer di tapak, dan dia dapat memberikan kita maklumat, dan maklumat itu dapat kita hubungi secara terus. Dan daripada maklumat ini pengguna-pengguna dapat melihat sendiri penggunaan elektrik di rumah setiap hari. Dan apabila pengguna boleh ada maklumat ini dapat memberikan satu kelebihan yang mana kita boleh mengatur ataupun merancang penggunaan elektrik di rumah kita. Mungkin inilah antara kelebihan yang kita lihat di pengguna-pengguna yang menggunakan meter pintar, di mana pengguna dapat sendiri tahu setiap hari penggunaan elektrik di rumah masing-masing. Itu antara sebab kita menggalakkan pengguna-pengguna menggunakan meter pintar. Selain daripada itu, kombinasi meter pintar dengan satu apps yang diperkenalkan oleh tenaga, MyTNB apps, dapat memberikan maklumat-maklumat lain kepada pengguna. Contohnya di dalam MyTNB apps ni kita perkenalkan satu ciri di mana pengguna dapat informasi awal berhubung dengan berapakah anggaran jumlah bil pada hujung bulan, walaupun belum sampai hujung bulan. So dia boleh predik penggunaan kita sehingga hujung bulan, dan kita boleh anggarkan berapa bil kita untuk hujung bulan.
Dan selain daripada itu juga, MyTNB Apps ini juga kita berikan satu alert kepada pengguna tentang pengguna elektrik. Maknanya kita boleh kita boleh setkan sendiri penggunaan yang ingin kita capai, dan sekiranya kita telah mencapai penggunaan tersebut, sistem MyTNB Apps akan bantu kita memberi maklumat bahawa kita telah sampai ke tahap yang kita inginkan. Jadi ini semua dapat membantu kita semua, pengguna-pengguna di kediaman, tentang bagaimana kita boleh menggunakan elektrik dengan lebih berhemah, dan secara langsung kita dapat kontrol penggunaan elektrik, dan kita boleh buat penjimatan penggunaan elektrik setiap bulan. Itu antara ciri-ciri yang telah diperkenalkan untuk smart meter setakat ini. Dan kita ada lagi ciri-ciri lain yang kita ingin perkenalkan pada masa yang terdekat. Banyak sekali ciri-ciri dan juga kegunaan dalam meter pintar ini, tapi Cik Megat, orang kita selalunya dia nak tahu bacaan dia tu tepat ataupun tak apabila kita beralih kepada meter pintar itu. Sebab masa PKP apabila lambakan bil elektrik itu meningkat dalam kalangan pengguna, itulah yang menjadi perkara yang begitu cemas dalam kalangan mereka. Jadi sejauh mana keberkesanan dan juga efektif meter pintar ini dari segi pembacaan meter itu sendiri, Cik Megat? Kerana ada juga mitos-mitos yang beredar di media sosial yang menyatakan bahawa ada kesan kesihatan pembacaan meternya tidak tepat itu adalah perkara-perkara yang dibincangkan. Mungkin Cik Megat ada penjelasannya. Meter pintar ini tentu saja meter yang dapat mengukur penggunaan elektrik secara tepat, dan meter-meter ini telah pun dikalibrasi berdasarkan kepada metodologi yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga pihak SIRIM. Jadi dari sudut ketepatan itu sememangnya dijamin, dan untuk pengetahuan pengguna juga bahawa di seluruh dunia telah terpasang lebih kurang 700 juta meter pintar. Jadi apa yang kita laksanakan di negara kita ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang baru kepada dunia elektrik di seluruh negara. Malahan kita mengikuti jejak langkah utility lain dan pengguna-pengguna lain yang telah pun mendapat benefit daripada pemasangan smart meter. Oleh itu ia akan dapat mengukur elektrik dengan tepat, dan mungkin juga ada persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan sama adakah meter pintar ini selamat dari sudut kesihatan. Seperti yang saya maklumkan, meter ini telah pun diuji bersama dengan metodologi yang telah diperkenalkan oleh pihak SIRIM untuk memastikan kita selamat menggunakan meter pintar dari sudut radiasinya. Dan sebagai perbandingan, di rumah-rumah kita tentu saja ada oven elektrik. Dan kalau kita lihat ukuran radiasi oven dengan penggunaan smart meter ini, penggunaan radiasi oven jauh lagi lebih tinggi daripada radiasi yang ada daripada smart meter. Oleh itu yakinlah pelanggan-pelanggan kita bahawa ianya selamat. Dan lagi satu tadi, faktor bahawa penggunaan ini telah pun menjangkau 700 juta di seluruh dunia. Jadi kalau tak selamat, mungkin negara-negara lain juga tidak akan adopt ataupun pasang smart meter itu sendiri. Ya. Baik, Cik Megat, kita ada baki dalam 1 minit, 1-2 minit lagi, tapi sebelum kita berpisah, kita nak tanyakan, kita lihat ada beberapa negara lain yang sudah pun mengembalikan perintah berkurung itu, dan mungkin kita boleh menjangkakan, kita belum bersedia sekiranya PKP itu dilaksanakan kembali di negara kita. Apa mungkin persiapan daripada pihak TNB untuk memastikan isu kekeliruan dalam kalangan pengguna ini tidak ada lagi kekeliruan itu mengenai lambakan bil elektrik dan sebagainya. Jadi apa mungkin persiapan daripada pihak TNB sekiranya lah PKP ini dilaksanakan kembali pada masa depan? Dan nasihat TNB kepada pengguna melalui penggunaan elektrik yang jimat dan juga bijak. Dalam tempoh PKP ini tentu saja kita belajar beberapa perkara, dan kita sedia maklum bahawa elektrik merupakan keperluan asas yang diperlukan untuk kita, dan kita ingin selesa dengan kehidupan, dan elektrik dapat membantu kelesaan ini.
Tapi pada waktu yang sama, kita boleh mengambil beberapa tindakan supaya kita boleh mendapat penjimatan dan tidak terkejut. Tidak terkejut dengan kemungkinan bil kita akan menjadi tinggi sekiranya perkara-perkara seperti PKP ini dilaksanakan. Jadi nasihat kita yang utama ialah untuk pastikan di rumah kita itu sebenarnya ada peralatan elektrik yang menggunakan elektrik pada kadar yang berbeza. Di rumah kita ada aircon, kita ada oven, kita ada kipas, kita ada TV, kita ada charger dan sebagainya di rumah kita. Dan adalah lebih baik sekiranya kita memastikan bahawa penggunaan peralatan-peralatan utama ini seperti aircon. Aircon merupakan satu alat yang menggunakan kadar elektrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peralatan-peralatan lain. Jadi kita gunakan dengan jumlah masa yang berhemah. Contohnya gunakan fasiliti timer di aircon untuk memastikan kita tidak menggunakan secara tempoh yang berlebihan. Jadi ini merupakan sebahagian yang kita boleh ambil di rumah kita. Ya, Encik Megat, dalam masa yang sama kita lihat TNB juga ada menjalankan inisiatif mereka untuk memberikan meter pintar dan juga menjalankan komunikasi bersama pelanggan untuk memastikan penjimatan ini dapat dijalankan sekiranya lah PKP itu dilaksanakan semula. Dalam masa yang sama masih memerlukan kerjasama daripada pihak pengguna itu untuk berhemahlah sendiri dalam penggunaan elektrik itu. Baik, terima kasih kepada tetamu kita pagi ini, Encik Senior Megat Jalaluddin Megat Hassan merupakan Ketua Pegawai Retail TNB. Banyak perkongsian dan banyak pencerahan yang diberikan berhubung dengan kekeliruan orang ramai berhubung dengan pengiraan tarif elektrik dan juga tentang bantuan prihatin elektrik tambahan itu. Terima kasih kepada Encik Megat dan kita akhiri awal ini pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.